Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, rakan-rakan media sosial yang saya rangkakan. Pagi ini saya berada di dataran Merdeka Shah Alam, baru lepas riadah. Pagi ini saya nak bercakap pasal gurindam. Gurindam ni mungkin sudah mula pupus berbanding dengan pantun. Pantun mula getting popular, mungkin sebab oleh dia telah dipopularkan oleh pelawak-pelawak negara bila mereka berlawak dalam bentuk pantun. Begitu juga syair yang hanya kedengaran hanyalah di muncul-muncul radio dalam bentuk drama-drama radio yang sering kedengaran setiap minggu, yang hanya diraikan oleh radio kerajaan. Sedangkan gurindam ini telah mula pupus. Gurindam ni ada dua baris selalunya. Baris pertama adalah pembayang, baris kedua adalah maksudnya, dan maksudnya lebih menjurus kepada nasihat kepada orang, nasihat bagaimana kita harus hidup di dunia ini. Salah satu gurindam yang sangat popular saya ambil daripada Wikipedia lah. Gurindam 12 karya Raja Ali pada tahun 1847. Katanya jika hendak mengenal orang yang baik perangainya, lihat semasa dia bercampur dengan orang. Maksudnya lihat petah perkataannya, cara dia meraihkan pandangan orang. Itulah manusia, dan dia tidak boleh lari daripada body and mind tidak pernah terpisah. Bagaimana perangainya dizahirkan dengan sikapnya. Tetapi saya nak cakap pasal gurindam ni pertamanya dari filem Gurindam Jiwa. Saya tak ingatlah tahun bila, tapi saya fikir tahun 1964. Terbitan Cathay Chris. Plotnya mudah. Plotnya tentang kasih sayang seorang pemuda kampung yang berbakat, boleh mencipta pantun sehingga menarik perhatian raja. Raja ni dia cara mudah nak berhibur, orang yang boleh menghiburkannya dia ambil ke istana. Jadi telah dilantik pemuda ini berada di istana sebagai ahli pantun di istana lah, lebih kurang. Dan beberapa syarat menyebabkan dia tak boleh balik ke kampung bertemu keluarganya, sehinggalah berkahwin dengan anak sultan. Tapi filem ini cuba menggambarkan bahawa hidup ini bukan hanya pasal fizikal, kebendaan, pangkat dan harta, tapi hidup ini adalah pasal kecerdasan emosi, kasih dan sayang. Dia masih terganggu mengingati keluarga di kampung, isterinya, menyebabkan ia gagal menyempurnakan sebagai ahli pantun istana. Lebih kurang lah macam tu. Tetapi dalam cerita ini, dalam filem ini ada lagu yang sangat legend lah. Saya sering gunakan dalam sebagai scoring muzik saya dalam perkongsian saya dalam Facebook lah, dan dalam media sosial yang lain. Dia adalah lagu Gurindam Jiwa. Sebenarnya lagu ini adalah tentang jiwa seseorang yang disampaikan dalam gurindam. Ada 5 gurindam, 5 rangkap, dan setiap rangkap memberi maksud dan pembayangnya jugalah. Saya fikir gurindam ini adalah cara berfikir orang Melayu. Ia adalah pemikiran para saudara Melayu, bagaimana dia menyatakan, menzahirkan rasa rindunya. Rasa rindunya apabila seseorang telah meninggal dunia. Tapi pada masa yang sama, saya pun menggambarkan rasa rindunya apabila kita meninggal dunia. Bila kita meninggal dunia atau seorang meninggal dunia, terpisahlah dengan dunia ini ke dunia yang baru satu. Maka ketika itu barulah kita tahu betapa rindunya kita sanak saudara yang telah pergi. Mungkin pada masa sama, jika kita berada di sana, begitulah kita agaknya kita merindu orang yang tinggal di dunia ini, yang masih tinggal. Dan lagu ini telah saya dengar sejak 50 tahun dulu, tapi baru dah ketika tua-tua ni baru merasakan betapa dia sangat menyentuh perasaan. Baik, saya nak bincang pasal lirik lagu Gurindam Jiwa.
Rangkap yang pertama, tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Minta kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, kasih sayang adalah ciri yang penting dalam kehidupan. Hidup ini bukan makan, pakaian, pangkat dan harta, tapi yang jauh lebih besar adalah kasih dan sayang. Kasih dan sayang boleh kita zahirkan di dunia ini hanya sementara. Sebabnya apabila seseorang telah meninggal dunia, barulah kita tahu bahawa mereka sebahagian kita. Mulalah kita merindu-rindukan. Jadi sementara hidup ni, sementara bersama-sama berada di dunia, intai-intailah mak bapak, adik-beradik, bapa saudara. Besok sama ada kita atau dia tak ada, barulah kita tahu betapa nilai besarnya kasih dan sayang itu. Biasa saya ingat lagi semasa seorang telah potong kaki dia sebab kecil manis, katanya rindunya pada kaki yang dia potong itu masih kuat walaupun telah menjalani, telah dipisahkan kaki dan badannya. Begitulah rindu. Rangkap kedua, nak Cina pasang luka dipasang di Tanjung Jati. Dalam hati tidak lupa sebagai rambut tersimpul mati. Tidak lupa tuan-tuan. Tidak akan lupa mereka telah meninggal kita. Dia adalah pasal kasih dan sayang. Dia sentiasa menjadi pasak ataupun anchor. Juga kita sentiasa mengenang apa juga yang telah dilakukan, apa telah juga menjadi yang telah kita lalukan bersama. Dia menjadi significant emotional event. Tidak mungkin dapat dipadam dalam otak kita. Pertamanya, dia terlalu signifikan. Keduanya, hati kita bukan milik kita. Sentiasa mengingati mereka dan sentiasa menjadi petunjuk. Ketiga, rangkapnya adalah batang selasih permainan budak dan selasih dimakan kuda. Bercerai kasih talak tiada, 1000 tahun kembali juga. Begitulah tuan-tuan. Bercerai kita dengan seseorang, tak ditalak pun, jadi tak terputus hubungan itu. Kematian walaupun hanyalah perpisahan sementara, tetapi ia beribu tahun tuan-tuan. Tak tahu bila dapat berjumpa. Hati sentiasa berkata-kata, adakah kita diizinkan dapat berjumpa orang yang kita sayangi itu? Jadi saudara-saudari sekalian, walaupun jika diizinkan di akhirat kita bersua, tapi rindunya sangat pedih tuan-tuan. Rangkap keempat, burung merpati terbang 1000, mengap seekor di tengah laman. Hendak mati di hujung kuku, hendak berkubur tapak tangan. Banyak tafsiran tentang rangkap ini, tapi saya lebih suka menggunakan pakai bahawa kita kalau mati biarlah di ujung kuku. Maksudnya mati dalam syahadah. Mati dalam syahadah apabila kita bersyahadah menaikkan jari kita. Tetapi lebih besar dari itu, bila kita telah ditanam nanti dikuburkan, biarlah sentiasa di tapak tangan saudara mara, sentiasa mendoakan kita. Kita ingin siapa juga yang berada di dunia mendoakan kita di dunia, mengampunkan, memohon supaya kita diampun dosa. Begitu juga kita, mereka telah pergi, sentiasa mendoakan mereka. Bagaimana kita mahu didoakan, kita doakan mereka supaya diampunkan dosa mereka, diangkat darjat mereka bersama salih dan salihin dan para syuhada, ya Allah. Saudara-saudari yang saya raihkan, akhir sekali, kalau tuan mudik ke Hulu, carikan saya bunga kemboja. Kalau tuan mati dahulu, nantikan saya di pintu syurga. Inilah paling cantik sekali cara berfikir orang Melayu. Apa juga pun, tunggulah di syurga. Begitulah, syurga adalah pasak yang ditanam setiap orang. Kita hanya mahu masuk di syurga. InsyaAllah, jika diizinkan, begitulah kita sentiasa mahu menunggu, ditunggu di pintu syurga. Saudara-saudari yang saya raihkan, Gurindam Jiwa ini adalah satu karya seni yang mahal, yang sangat berharga. Sama ada lagunya atau filmnya, dia tentang seorang yang mati, mahu sentiasa didoakan. Begitu juga
seorang yang kita kasihi telah meninggal dunia. Dia adalah keresahan hidup dan harapan bagaimana mereka di sana atau nanti bagaimana kita di sana. Sama ada kita ingati atau sebaliknya. Saudara-saudari sekalian, semoga ia berfaedah untuk renungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.